Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua kami di Langkawi. Pagi ni kami nak memulakan aktiviti kami dengan cuba bersarapan di Pak Nasi Dagang Pak Malau. Popular ni. Salah satu tempat yang popular. Nasi dagang Pak Malau yang terletak di Kampung Makam Mahsuri ini sememangnya menjadi tempat makan wajib bagi pengunjung yang melancong di Langkawi. Melangkah sahaja masuk ke kawasan kedai, kita bagai dibawa ke dalam sebuah rumah yang berkonsepkan klasik kerana Pak Malau menata rias kedai makannya dengan barangan-barangan lama seperti tempayan, pemain piring hitam dan juga kereta antik yang diletakkan di tengah-tengah tempat makan di kawasan terbuka ni. Memang terasa kembali ke zaman 60-an lah bila berada di sini. Ada dekat Nasi Dagang Pak Malau. So, kita datang awal hari ni. Sebelum buka lagi kita dah datang. Pukul 7 suku kita dah datang dah. Diorang tengah siap-siap lagi, kita orang dah datang. Okey, kita tengah tunggu pukul 8 sebab dia buka pukul 8. So, nanti kita try lah nasi dagang dia. Lokasinya yang berlatar belakangkan lanskap Bukit Bukau dan persawahan menjadikan tempat ini suatu tarikan selain rasa nasi dagangnya yang tidak dinafikan sangat sedap. Okey, ni sarapan kita hari ni. Nasi dagang gulai ikan. Makan tapi berlatar belakangkan Bukit Bukau, ada padi, cantik. Okey, sekarang kita nak cuba nasi dagang Pak Malau. Kita makan lagi nak ais kuping. Korang tak tipu memang sedap. Nasi dia sedap, berlemak. Gulai dia gulai dia macam gini. Tengok tekstur kuah ni, memang kau okey. Rasa pun terbaik. Macam mana? Ayam dia ni memang lembut gila. Gulai dia memang sedap. Nasi dia lembut. Sedap. Selain nasi dagang gulai ikan, kat sini pun ada juga jual kuih muih. Kalau siapa yang tak nak makan nasi, ada juga pilihan kuih muih. Lepas tu nasi dagang ni dia pairkan juga dengan gulai ayam. Boleh juga dipairkan dengan ayam goreng, kurma. Ada juga menu-menu lain kat sini. Terima kasih, Pak. Sedapnya. Kita dah kenyang makan nasi dagang Pak Malau. Memang puas hati. Korang wajib, bila datang Langkawi, wajib makan dekat nasi dagang Pak Malau. Dah kenyang, tak reti nak check out. Selesai bersarapan, kami dah bersedia untuk ke JT Teluk Baru yang terletak di Pantai Tengah untuk melakukan aktiviti yang kami tunggu-tunggu, iaitu island hopping. Kita guna servisnya Suria Island Hopping Langkawi. Kita ambil package sharing boat, satu kepala RM40. Island hopping ini akan mengambil masa 4 jam. Lokasi pertama yang akan kami pergi adalah Tasik Dayang Bunting. Perjalanan ke Tasik Dayang Bunting ini memang membuatkan kami berdebar-debar, tapi menyeronokkan. Dan keadaan kami ketika dalam bot, anda tengoklah sendiri.
sampai terjerit-jerit kami di dalam bot. Sebab bot laju yang kami naiki akan melawan arus ombak dengan kami terhempas-hempas dalam bot tu. Setelah melawan arus ombak tadi, akhirnya dari jauh kami dah nampak tempat yang kami nak tuju. Tersergam indah si Dayang Bunting di sana. Gila guys, naik bot tadi guys. Laju cok. Terhempas-hempas kita orang. Sekarang dah ada dekat Pulau Dayang Bunting. Sesampainya kami di Tasik Dayang Bunting, kami diberi masa selama 1 jam untuk melakukan aktiviti-aktiviti di sini. Sebelum masuk ke Tasik Dayang Bunting, kami perlu membayar tiket masuk yang berharga RM3 seorang untuk pemegang MyCard. Kalau nak minyak kaya tu macam mana? Ha? Kaunter sebelah. Ini masuk sahaja. Selepas itu, kami perlu membayar tiket untuk melakukan aktiviti berkayak pula, iaitu RM20 untuk 30 minit sesi berkayak. Nak pergi Tasik Dayang Bunting, kita kena hiking sikit baru jumpa Tasik. Dan kat sana nanti kita nak berkayak. Bila dah sampai di Tasik Dayang Bunting ni, kita kenalah berhati-hati sebab kat sini memang banyak monyet yang suka mengganggu pengunjung yang nak turun ke Tasik Dayang Bunting. Kita tengah berkayak guys. Berkayak di sini sangat tenang. Walaupun ada ramai orang di sini, tapi bila mula sahaja berkayak, seperti kita dibawa ke satu dimensi lain yang menenangkan kerana terpegun melihat dengan lebih dekat keindahan semula jadi Tasik Dayang Bunting ni. Okey. Korang nampak tak mana Dayang Bunting? Yang tu kepala. Perut dia. Kaki dia. Nampak kan? Dia tengah tidur tu. Selain aktiviti berkayak, kita juga boleh berenang atau mandi-manda di Tasik Dayang Bunting ni. Tapi perlu diingatkan agar berhati-hati kerana Tasik ini dalamnya kira-kira setinggi bangunan 3 tingkat. Jadi, amatlah dinasihatkan supaya menggunakan jaket keselamatan walaupun anda tahu berenang. Tunggu kat tepi dia. Tak berani lah. Kalau tak nak berenang pun, kita boleh duduk-duduk bersantai di platform terapung ni. Orang kalau dah terjun kat sini tak boleh naik kat sini. Tinggi. Kena naik kat tangga tu.
Setelah 1 jam berada di Tasik Dayang Bunting, kami pun beransur ke destinasi seterusnya iaitu Pulau Singa. Di Pulau Singa ini kita dapat melihat dengan lebih dekat burung-burung helang. Untuk melihat burung helang dengan lebih dekat, pemandu bot akan memberi makan kulit ayam untuk menarik perhatian burung-burung ni mendekati bot-bot kita. Setelah lebih kurang 10 minit berada di Pulau Singa ini, kami meneruskan ke destinasi terakhir kami iaitu Pulau Beras Basah. Tadi kita bagi burung helang makan kulit ayam. Sekarang kita ada dekat pantai Beras basah. Beras Basah. Pantai Beras basah. Kalau dekat sini just duduk-duduk je lah tengok pantai. Makan je kan. Makan ni je. Korang kalau nak island hopping, bawa bekal siap-siap. Roti, air. Tengah kami bersantai di tepi pantai tu, tiba-tiba ada pula babi sesat di belakang kami. Nasib baik kami perasan. Kalau tak, tak tahulah apa jadi. Setelah menghabiskan masa selama 1 jam di Pulau Beras Basah ni, kami pulang ke JT. Dan pada tengah hari itu, kami makan di Kak Yan Nasi Campur yang terletak di Kampung Padang Gaung. Kak Yan Nasi Campur ni menyediakan pelbagai jenis masakan kampung. Jadi, kita makan boleh pilih apa saja jenis lauk yang kita suka. Kalau tadi kita makan di Kak Yan Nasi Campur, petang ni kami nak cari pula Kak Yan Peneram. Katanya peneram Kak Yan ni sedap dan popular di Langkawi ni. Macam rugilah pula kalau kami tak try kan? Kalau yang RM2 punya ada RM40. Kalau yang dalam ni harga RM40. Kalau RM10 punya habis dah. Pakai yang ni je. Yang ni kalau sebalang ni, sorry ya. Kalau sebalang sempat tak hari Ahad buat balik? 2 minggu ke sebulan. Semua dia punya rangup ni tahan 4 jam je. Oh ya. Orang tu tahan 4 jam. Nanti balik dia jadi lembut. Dalam air fryer pun boleh juga. Memang tak rugi kami cuba makan peneram Kak Yan ni. Panas-panas, rangup pula tu. Sampai 3 balang kami bawa balik. Dah dapat dah. Cok peneram Kak Yan. Terbaik. Sedap. Rugi tak beli. So kena beli. So tak rugi. Dia tak berapa mana. Tapi lemak. Sedap. Ni hasil dari pergi dekat Kak Yan Cok Peneram. Kita orang beli 3 botol cok peneram. Satu botol ni harga RM7. Dia ada cakap tadi, kalau cok peneram ni, dia kerangupan dia tu akan bertahan selama 4 jam sahaja. Tapi kalau lebih daripada 4 jam, dia akan jadi lembut lah. Alang-alang kami dah berada di kedai Kak Yan Peneram, kami singgah pula di tapak beras terbakar yang terletak tidak jauh dari kedai Kak Yan Peneram ni. Lepas bakar dia kukus
perkumpulan padi hasil menuai diletak atas satu kawasan untuk dibakar daripada dicuri oleh pihak Siam. Pihak Siam nak curi. So dia orang bakar. Dia orang bakar, tak mau bagi Siam rampas dia punya bekalan padi tu. Okey, tapak kawasan beras terbakar ni dia bersebelahan dengan rumah Ku Halim bin Ku Hasan. Okey, untuk ke kawasan tapak beras terbakar ni kita kena lalu kedai-kedai ni. Dia kalau dari luar kita susah sikit nak nampak. So kena try masuk dan jalan terus ke hujung. Jumpa rumah ni. Rumah Ku Halim. Ada ni tapak kawasan beras terbakar, bolehlah masuk. Kawasan dia sebelah kiri. TS Duty Free Shop ni dia dekat je dengan tapak beras terbakar. So siapa-siapa yang melawat tapak beras terbakar dan nak beli juga coklat, bolehlah singgah dekat sini. TS Duty Free Shop. Kita orang dah borong. Malam itu, kami lepak lagi di area Pantai Cenang. Kebetulan masa kami sampai, tengah ada pertunjukan api dekat sana. Kita berada di puncak geotapak Macincang.